Salam semua. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Siri Bercakap Dalam Jin, Jilid 1, penulisnya Tamar Jalis. Anggaplah cerita yang disampaikan ini adalah sebagai hiburan semata-mata. Jika ada kebetulan, anggaplah sebagai pengajaran. Dan terimalah kisah berikut ini. Siri 13, Penunggu Hutan Hulu Kinta. Datuk terus berbisik kepada saya. Tidurlah, esok kau akan tahu apa yang dah terjadi. Saya angguk kepala dan cuba memejamkan mata dengan harapan saya akan terus terlena. Usaha saya itu gagal sama sekali. Tapi banyak perkara yang menakutkan datang ke dalam kepala saya. Datuk tahu apa yang saya alami. 2 kali dia menghembuskan muka saya, kemudian memicit batang leher saya mencari urat tidur. Bila urat tidur itu dipicitnya, mata saya terasa berat sekali. Akhirnya, saya terlena. Bila saya membuka kelopak mata, saya lihat Datuk sudah pun selesai sembahyang subuh. Tanpa banyak bicara, saya terus pergi ke perigi mengambil air sembahyang. Bila saya mahu memulakan sembahyang, saya lihat Datuk menyandarkan badannya ke dinding. Kedua belah kakinya diluruskan. Aku harap kau akan jadi orang Islam yang teguh dengan rukun yang 5 bila kau sudah jadi macam aku. Ujar Datuk sebaik saja saya menyelesaikan perintah Allah. Saya tersenyum. Sembahyang itu tiang agama. Kita pandai bercakap dan tahu ukur agama tidak bererti kalau kita tak sembahyang. Tambahnya sambil bangun. Datuk berdiri di muka pintu melihat matahari pagi yang mula terbit di kaki langit. Bunyi kicau burung mula kedengaran. Datuk turun ke tanah. Saya mengikutinya dari belakang. Sampai dekat pokok besar, Datuk berhenti berjalan. Kenapa? Datuk tak mahu mandi embun pagi? Tanya saya. Mandi, tapi aku nak mencari mayat Kidon dulu. Aku agak dia dekat kawasan sini. Kau cari arah matahari terbit. Aku cari arah matahari jatuh. Baiklah, Tok. Saya berjalan menuju ke arah pokok jejawi besar. Lebih kurang dalam 20 langkah mahu sampai ke pangkal pokok jejawi besar. Saya menggigil ketakutan melihat mayat Kidon tanpa kepala. Seluruh badannya bercalar, macam digaru oleh binatang buas. Datuk pun segera saya panggil. Kenapa? Soal Datuk. Mayat. Mayat. Suara Datuk menurun. Dia pun melangkah menuju ke mayat Kidon. Datuk mematahkan anak-anak pokok lalu menutup mayat Kidon. Kita mandi embun dulu, kata Datuk dengan senyum. Mayat ni macam mana, Tok? Biarkan di situ dulu. Lepas mandi embun baru kita uruskan. Baru kita bagi tahu pada orang kampung. Saya faham, Tok. Pagi itu kami berjalan di tepi hutan kecil sambil mandi embun. Badan terasa cukup segar. Bila mandi embun selesai, Datuk terus menemui ketua kampung. Kerana Kidon tidak mempunyai anak saudara, urusan penguburan mayatnya diuruskan oleh Persatuan Khairat Kematian kampung itu. Ketua kampung memberitahu pada semua penduduk bahawa kematian Kidon difaham oleh harimau. Perkara yang serupa juga dilapor kepada pihak polis. Sejak kematian Kidon, kampung Ulu Kuang tidak lagi diancam toyol yang mencuri wang penduduk dan barang-barang berharga. Seminggu selepas kematian Kidon, pondoknya terbakar dengan sendiri waktu dini hari. Akhirnya, orang-orang kampung tahu juga yang Kidon membela toyol jadi-jadian. Mereka datang mengucapkan tahniah ke atas kejayaan Datuk. Saya tidak membunuh Kidon. Dia mati dimakan oleh toyol yang diciptanya sendiri. Biasanya toyol jadi-jadian boleh mendengar haka pada tuannya. Itulah kepala Kidon hilang, kata Datuk pada orang-orang kampung yang melawat pondok Kidon yang terbakar itu. Waktu Datuk mengais-ngais di kawasan rumah Kidon yang sudah dimakan api, Datuk menemui tengkorak. Datuk yakin tengkorak itu adalah tengkorak Kidon. Masuk minggu kedua, Kidon dikuburkan oleh orang kampung. Terdengar bunyi suara lelaki menjerit dari tanah kubur waktu malam. Bila disiasat, ternyata suara itu datangnya dari kubur Kidon. Orang-orang kampung terpaksa membacakan surah Yasin selama 2 minggu di surau. Mohon kepada Allah supaya suara menjerit itu tidak kedengaran oleh orang-orang kampung. Akhirnya, dengan kuasa Allah yang Maha Besar, suara itu tidak kedengaran lagi.
Menurut imam masjid kampung tersebut, perkara itu berlaku adalah dengan kuasa Allah yang mahu memperlihatkan kepada manusia di dunia bahawa sesuatu yang tidak dilakukan mengikut ajaran Allah dan keluar daripada hukum-hukum agama akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya itu. Orang-orang Islam yang baik mendapat rezeki yang halal melalui titik peluhnya sendiri. Islam menyuruh umatnya berusaha dengan cara yang baik. Saya harap apa yang terjadi kepada Kidun akan jadi pengajaran kepada kita semua. Imam kampung Hulu Kuang yang berbadan tegap itu memberitahu kepada semua penduduk pada suatu petang di Dewan Orang Ramai. Dalam jangkaannya, saya dan Datuk akan meninggalkan Hulu Kuang pada petang Khamis kerana pada malam Jumaat, Datuk akan bermalam di rumah isteri mudanya orang Mudian. Jangkaan itu tidak terlaksana. Waktu saya bersiap-siap pada petang Rabu, seorang lelaki dari Tanjung Rambutan mengajak Datuk menembak kijang di Hulu Kinta. Saya setuju, tapi macam mana? Sekarang musim darurat. Datuk bertanya kepada orang yang mengajaknya. Orang itu ketawa. Sebenarnya saya memang ada memasang jerat pelanduk, kaca dan lain-lain di hutan Hulu Kinta. Kita dikenakan perintah berkurung pada waktu malam sahaja. Jadi, kita pergi pada waktu siang. Begitu. Pada pagi Khamis, saya dan Datuk menaiki bas dari Cemor ke Tanjung Rambutan. Dari situ berjalan kaki menuju ke Batu Lapan. Belum pun pukul 10, kami sudah berada di hutan tebal. Sebelum itu, kami melaporkan diri di Balai Polis Tanjung Rambutan dan menyatakan tujuan kami masuk ke dalam hutan. Kawan baru Datuk itu memberikan senapan kampungnya untuk digunakan oleh Datuk. Di samping itu, dia juga menyuruh Datuk membuat beberapa jerat baru. Sampai di satu kawasan, kawan baru Datuk menyuruh saya dan Datuk menuju ke arah sebuah anak bukit yang menurutnya di situ ada beberapa jerat yang sedang dipasang. Sedangkan dia menuju ke arah lain. Berpeluh juga saya berjalan dalam hutan tu. Satu keistimewaan Datuk yang tidak terdaya saya lawan adalah dia terlalu cepat bergerak dalam hutan. Dahan-dahan pokok di pijaknya tidak berbunyi. Saya terkejut besar bila seekor harimau dengan tiba-tiba muncul di balik rimbun pokok. Pokok salak jambu. Mata tajam merenung saya. Ekornya bergerak-gerak. Kau jangan kacau aku. Aku nak lalu di sini. Pergi cari makan tempat lain. Begitulah Datuk berdialog dengan harimau. Dan harimau itu bagaikan mengerti dengan apa yang Datuk katakan. Dia bergerak perlahan, akhirnya hilang dan diri dalam hutan yang tebal itu. Berhenti! Datuk memahuk bahu saya. Kenapa tu? Sembunyikan diri balik pokok. Saya akur dengan cakap Datuk. Dia meniarap ke pangkal pokok besar. Saya juga begitu. Datuk mencangkung, macam kucing mau menekam sesuatu. Mata Datuk tajam melihat lumbun anak-anak pokok yang bergerak. Seekor kancing muncul di depan kami. Datuk melompat bagian kucing. Dan sekali mata saja dia berjaya menangkap kancing itu lalu dimasukkan ke dalam guni. Kawasan yang kami masuk itu sekarang sudah jadikan pusat latihan dan rumah pasukan polis hutan Hulu Kinta. Hutan tebal yang kami jelajahi dulu sekarang sudah digantikan dengan rumah pangsa yang bertingkat-tingkat. Datuk dan saya terus berjalan. Kalaulah Datuk itu adik saya, sudah pasti saya menarik tangannya pulang. Saya terasa bosan berjalan dalam hutan yang tebal dan lembap dengan bermacam-macam bunyi burung hutan. Saya merasa kesal mengikutnya. Kalaulah saya ikut cakap adik Datuk yang menyuruh saya tinggal di rumah, tentulah saya tidak mengalami kesengsaraan semacam ini. Bila saya fikir dalam-dalam, ada baiknya saya menurut Datuk berburu di hutan. Dapat menambahkan pengalaman saya sendiri. Di dalam hati saya terus melayan perasaan, tapi kaki terus melangkah meredah unik, duri dan onak. Saya mula terasa dahaga, tekak, terasa cukup kering. Saya dahaga tu. Kau memang banyak ragam. Tadi kata sangat nak ikut. Jahanam. Datuk menungut sepanjang sambil menyambung. Jalan ke depan lagi kalau ada payah atau kolam. Lepas tu kau minum sampai bengkak perut. Datuk terus menolak saya. Amalan Datuk tepat. 20 langkah melangkah ke depan kami bersua dengan sebuah payah. Airnya cukup jernih. Bila saya mau minum, Datuk segera menahan. Jangan minum. Saya haus tu. Minum di sini. Datuk pun
putuskan akar besar yang tergantung dari sepohon-pohon rindang. Bila akar itu dipotongnya, darinya keluar sebuah air yang bersih. Dan air itu terus saya minum. Dahaga saya terus hilang. Bila saya merenung ke arah paya yang berair jernih, saya lihat air di dalam paya itu bergerak. Di tengah perut paya itu terdapat seketul batu besar macam bentuk kapal. Saya terdengar bunyi suara orang ketawa panjang, tapi dalam bentuk manusia yang tidak kelihatan. Ada suara tu. Aku tahu. Aku mendengarnya, kerana itu aku tidak pernah kau minum air paya. Kita balik saja, Tok. Tak usah. Kita tengok apa yang terjadi. Datuk dan saya segera bersembunyi dalam rumpun-rumpun hutan. Saya lihat seorang perempuan berkulit cerah berambut panjang sampai ke pinggang. Perempuan itu berkemban, berenang ke tengah dan ke tepi sambil ketawa. Tiba-tiba perempuan itu hilang. Cuma yang tinggal di tengah paya ialah gelombang air yang beralun-alun memburu di tepi paya. Siapa tu, Tok? Penunggu paya. Jangan tunggu lama di sini, susah kita. Datuk dan saya mula mengubah haluan. Kami berjalan ke arah selatan. Datuk mula terasa sesuatu yang ganjil. Dia menyatakan rasa sanksi terhadap kenalan baru yang mengajak dia masuk hutan tadi. Dia mula merasa kesal menerima pelawaan kawannya itu. Lebih aneh lagi, kenalan yang barunya itu tidak pula menjumpai orang-orang Hulu Kuang sebelum menemuinya. Masa melaporkan diri di balai polis Tandil Rambutan, anggota polis bertugas di situ tidak menyoalnya. Seolah-olah kenalan baru Datuk itu tak wujud di depan polis itu, meskipun kenalan Datuk itu berdiri di depannya. Keganjilan itu baru aku sedar sekarang, rungut Datuk. Saya tersenyum, tapi wajah Datuk kelihatan muram membayangkan rasa kesal yang amat berat dideritainya. Aneh juga kawan kita tu. Aku bagikan kata pukau. Apakah dia benar-benar manusia ataupun jin atau syaitan? Sebaik saja Datuk berhenti bercakap, kenalan barunya terpacu di depan kami. Dia menghulurkan tangan untuk bersalam dengan Datuk. Datuk menyambutnya. Mulut Datuk bagaikan terkunci, tidak terlahir kata-kata. Kata kenalan Datuk itu menunjuk jarinya ke arah barat daya. Datuk anggukkan kepala lalu menarik tangan saya ke arah barat daya. Bila Datuk dan saya menoleh ke belakang, kenalan Datuk itu sudah tiada lagi. Saya terasa bulu tengkuk saya beremang. Bau harum dan wangi mula menusuk hidung saya dan Datuk. Datuk dan saya tidak berkata walau sepatah pun. Dan kami terus berjalan hingga sampai ke tebing Hulu Kinta. Di seberang sungai terdapat perkampungan orang asli. Perkampungan orang asli itu terkenal dengan nama Kinta Intek. Kebanyakan orang asli di situ sudah memeluk agama Islam. Matahari sudah condong. Bunyi deru air sungai Kinta memengkakkan lubang telinga. Datuk dan saya terus membasuh muka. Tak jauh dari tempat kami berdiri, terdapat sebuah jambatan menyintangi sungai tersebut. Di sekitar kawasan jambatan itu sekarang jadi tumpuan orang ramai setiap hari Ahad untuk berkilah. Ke mana kita nak pergi, Tok? Saya menyoal Datuk. Nampaknya ada orang mahu menguji ilmu aku. Tapi biarkanlah. Ilmu yang aku tuntut untuk kebaikan. Allah yang tahu hati aku. Datuk bagaikan mengeluh. Dia turun ke dalam sungai dan mandi. Lepas mandi, Datuk tukar pakaian. Memang Datuk bawa 2 pasang pakaian, satu untuk dipakai waktu berjalan dan satu untuk di dalam hutan. Datuk terus bersembahyang di asar di tepi sungai. Marah juga Datuk pada saya kerana tidak membawa pakaian bersih untuk sembahyang. Lama Datuk duduk berehat di tepi sungai. Dia membaca sesuatu dan mengambil seketul batu. Lalu batu itu dilemparkan ke dalam sungai. Saya diam saja. Biarlah Datuk melakukan apa saja yang difikirkan patut. Dalam keadaan yang tak tentu arah itu, saya tercium bau yang cukup wangi. Saya kira kenalan baru Datuk akan menjelma di depan kami. Bau wangi itu hilang. Kenalan Datuk tidak juga menjelma. Saya terus melihat langit. Matahari kian condong ke barat. Hati saya sudah menggelabah. Datuk masih juga tenang dan damai. Kita balik saja, Datuk memberitahu saya. Cepat-cepat saya anggukkan kepala. Saya dan Datuk berpusing-pusing dalam hutan Hulu Kinta mencari jalan keluar. Kami tak dapat menemui jalan yang mana kami lalu tadi. Yang anehnya ialah sejauh mana kami bergerak, baik arah matahari jatuh atau matahari naik, kami akan sampai juga di tepi tebing sungai. Malah untuk sampai ke jambatan di sebelah hilir sungai kami tak berjaya. Jambatan itu nampak dekat dan kami boleh melihat orang asli berjalan di atasnya. Tapi kami tak dapat menembusi hutan tebal untuk sampai ke jambatan. Berkali-kali diusahakan untuk pergi ke situ tapi gagal juga.
Pergi balik kami tetap berlega-lega di kawasan tepi sungai itu juga. Hari mula remang senja. Datuk menggunakan segala kepandaiannya. Ternyata kepandaian Datuk tidak berguna sama sekali di dalam hutan Hulu Kinta. Akhirnya Datuk memutuskan untuk bermalam saja di tepi tebing sungai tersebut. Sewaktu saya mau pergi ke dalam perut sungai, saya tersempak dengan seekor ular sebesar batang kelapa. Saya menjerit. Datuk segera menghampiri saya. Datuk juga terkejut melihat ular besar itu. Lama juga Datuk merenung mata ular itu. Matanya berkedip, kata Datuk dengan penuh semangat. Kenapa mata ular tidak berkedip ke Datuk? Biasanya begitulah. Kalau berkedip tu tandanya jin atau bukan ular biasa. Saya terdiam mendengar penerangan Datuk. Lagi sekali, saya dan Datuk tercium bau wangi yang amat sangat. Hari bertambah gelap. Fikiran saya bertambah kacau. Datuk terus menghadap ular besar. Perlahan ular itu membuka lingkarannya. Dalam sekelip mata saja, ekornya menjunang ke dalam sungai. Air sungai yang mengalir deras jadi tertahan. Saya lihat air sungai mula melimpah ke atas tebing, menenggelamkan batu-batu besar di tengah sungai di bahagian hulu. Manakala di bahagian hilir, airnya tidak mengalir. Saya perhatikan Datuk bercakap sesuatu dengan ular tersebut. Setiap kali Datuk mengakhiri percakapannya, ular itu menggerakkan kelopak matanya. Ular itu bagaikan mengerti apa yang Datuk cakapkan. Datuk menyuruh saya menutup mata. Saya patuh pada cakapnya. Masa saya menutup mata itu, saya terdengar bunyi suara angin yang cukup kuat. Saya juga terdengar bunyi dahan patah dirempuh angin. Bumi yang saya pijak, saya rasa bergerak macam berlaku gerak gempa yang cukup dahsyat. Buka mata, ujar Datuk. Saya pun buka mata. Saya dapati diri saya dengan Datuk berada di sebuah surau tua. Saya terdengar suara azan. Seorang lelaki berjubah hijau, berjanggut separas dada, menyuruh saya dan Datuk mengambil air sembahyang. Orang tua berserban hijau itu menjadi imam sembahyang maghrib. Selepas membaca doa, orang tua berserban hijau itu menghantar saya dan Datuk ke perkampungan orang asli. Dia menyerahkan saya kepada penghulu orang asli yang dipanggilnya dengan nama Tok Batin Bah Aloi. Dia juga menyuruh penghulu orang asli itu menghantar saya dan Datuk ke pasar Jalan Besar Tanjung Rambutan, Ipoh pada esok harinya. Penghulu orang asli itu memberi pengakuan dan akan membuat apa yang diperintahkannya. Bila orang tua itu membuka serban dan bersalaman dengan Datuk, barulah saya kenal bahawa orang tua itulah yang menjadi kenalan baru Datuk itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Datuk yang telah membinasakan Kidun. Dia juga mengingatkan Datuk supaya jangan datang ke hutan Hulu Kinta tanpa menemuinya terlebih dahulu. Menurutnya, kawasan Hulu Kinta adalah kawasannya. Dia juga meminta Datuk memulangkan kancil yang ditangkapnya oleh Datuk. Kalau kamu tidak menangkap binatang pilihan kamu takkan sesat dalam sini, katanya dengan senyum. Tapi awak mengajak saya kemari berburu. Saya mahu menguji sejauh mana awak menghargai nyawa makhluk lain, katanya dengan senyum. Saya jadi bingung dengan perbuatan kamu, tingkah Datuk. Jangan bingung, selain daripada manusia, ada makhluk lain yang di dalam bumi ini. Kamu harus mengenali mereka. Tapi kau terlebih dahulu mengenali kuasa Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tambah lelaki serban hijau. Kemudian dia menghilangkan diri. Sebelum tidur, penghulu orang asli memberitahu saya dan Datuk dia telah memeluk agama Islam. Orang yang bertanggungjawab mendorong dia memeluk agama Islam adalah lelaki serban hijau itu. Saya menggigit lidah mendengar cakapnya. Datuk pun menceritakan semua peristiwa yang kami alami pada penghulu orang asli. Dia ketawa. Menurutnya, ular besar memang selalu ditemui oleh anak buahnya. Anehnya, ular itu tak pernah membinasakan orang. Kalau dia lalu di depan rumah kami, waktu senja menunjukkan ada perkara yang tidak baik berlaku. 3 bulan dahulu, dia melintas waktu senja di kampung kami. Seminggu kemudian, anak saya mati lemas, kata penghulu orang asli. Saya Datuk anggukkan kepala. Lelaki serban hijau tu siapa Tok Batin? Tanya saya. Haji Lokman, jawab penghulu orang asli. Selepas itu tiada pertanyaan yang keluar dari mulut saya dan Datuk. Saya dan Datuk disuruh tidur di bahagian depan rumah penghulu itu. Pagi esoknya, atas permintaan Datuk, penghulu orang asli itu membawa saya dan Datuk ke kawasan tempat kami bertemu dengan lelaki serban hijau itu.
Tidak terdapat sebarang kesan atau tanda di kawasan itu pernah didiami oleh siapa pun. Di sini tak ada apa-apa. Dulu kami jumpa orang komunis bunuh diri di sini, tanpa dipinta penghulu orang asli menerangkan. Saya dan Datuk dihantar oleh penghulu orang asli hingga ke tepi jalan besar. Datuk dan saya membuat keputusan untuk berjalan kaki sahaja pergi ke Pekan Tanjung Rambutan yang jaraknya kira-kira 2 batu saja. Sedang seronok melangkah, kenalan baru Datuk muncul di depan kami dalam masa 2 saat. Kemudian dia menghilangkan diri. Sebaik saja saya dan Datuk sampai di depan balai polis Tanjung Rambutan, beberapa orang hulu kuang bersama adik Datuk tersenyum memandang kami. Mereka sedang merancang untuk mencari kami di dalam hutan.